Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang hadir pada pagi ini. Dengan ini, PPBI dengan sukacitanya menjemput Dr. Abdul Hanis bin Embong, pensyarah daripada Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan untuk memulakan latihan pada pagi ini. Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Dila selaku urus setia pada pagi yang mulia ini. Jadi insya-Allah saya Abdul Hanis bin Embong daripada Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan akan berkongsi uh, iaitu cara pembuatan video menggunakan Prezi. Okey, baik. Jadi kalau lihat di hadapan sekalian, ada saya letakkan beberapa grafik. Okey, kalau Puan Dila boleh zoom ke ataupun pin saya punya skrin ni. Jadi saya akan share pada pagi yang mulia ini, iaitu berkaitan dengan cara yang mudah, simple untuk membuat slide. Jadi sebelum itu, bagi memberkati pagi kita, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Baik. Jadi insya-Allah saya akan berkongsi kepada semua itu pengalaman saya sendiri untuk membuat video menggunakan Prezi Video Desktop Apps. Content creation using Prezi Video Desktop Apps. Nah, jadi content creation ni ialah satu orang kata perkara yang sangat mudah kepada kita untuk bina konten, tetapi dalam masa yang sama kita nak tengok design yang menarik lah. Apabila kita sebut saja Prezi Video Desktop Apps ni, saya rasa ini perkara yang baru juga kepada yang lain-lain, sebab sebelum ni Prezi dia lebih famous dengan apa nama tu slide sahaja. Kalau siapa yang pernah buat slide menggunakan PowerPoint biasa, kemudiannya dalam masa yang sama dia nak menghasilkan satu ruh ataupun satu dimensi yang baru dalam buat slide, maka dia akan beralih kepada Prezi. Jadi satu ketika sebelum tu Prezi dia lebih kepada membuat slide yang interaktif, ada video on video, kemudiannya ada sharing screen dan lain-lain. Jadi kita boleh interaktif, apa semua tu ialah untuk slide sahaja. Tetapi satu tahap apabila tahun 2020 ataupun tahun 2019 tak silap saya, dia pergi kepada satu tapak lagi, iaitu video yang lebih interaktif menggunakan slide di sebelah. Macam yang ada sekarang ni lah yang ada di hadapan puan-puan sekalian. Okey, baik. Jadi insya-Allah content creation using Prezi Video Desktop Apps ni saya akan mulakan, iaitu berkaitan dengan introduction. Ni yang mula-mula sekali. Saya akan share kepada semua. Okey, apakah yang ada pada Prezi itu? Iaitu yang pertama sekali ialah Prezi is a web-based tool to creating presentation. Jadi Prezi ni memang web-based. Jadi kalau tidak ada internet, memang tidak boleh kita lihatlah. Kalau tak ada internet, maka memang tidak boleh kita guna akses apa nama tu, kalau kita tidak boleh kalau kita tidak ada internet, maka tidak boleh kita guna Prezi ni lah. Tu kelemahan. Saya sebut kelemahan dululah. Kelemahan Prezi ialah dia betul-betul menggunakan internet 100%. Tak jelas ke dia? Sekejap. Ada, saya kena share. Boleh fokus. Jelas Doktor? Jelas Jelas. Nanti Okey kalau dia. peserta nak tengok, dia kena pilih pada layout dan tekan untuk fokus Doktor. Okey. Jadi Okey. peserta yang pilih sendirilah. Okey Doktor. Okey, baik. Okey Okey, jadi kalau jelas tak apalah. Okey, jadi paling penting yang pertama ialah web base, kita kena tahu. Jadi kalau video, kita boleh rakam video dulu, lepas tu barulah kita boleh mainkan dengan secara offline.
Okay. Kemudiannya yang kedua ialah it offers some unique features and a good alternative. Jadi features dia ada banyak, terlalu banyak lah. Banyak sangat saya rasa sampai saya rasa saya tak perlu fikirkan untuk design, dan juga dia lebih kepada alternatif yang bagi saya sekarang ni bukannya alternatif tapi dia dah jadi main untuk slide saya lepas daripada saya dah gunakan Prezi ni berbanding dengan PPT, PowerPoint. Okay. Yang ketiga, Prezi concept is much easier to describe with a visual. Jadi sebab di dalam Prezi ni dia ada lebih kurang dalam 500,000 pictures. Jadi kita boleh ambil saja gambar yang kita nak, kita boleh masuk kat situ, kita boleh edit gambar directly. Nombor 4, Prezi is completely free to use. Okay, they are upgrades. You can pay for the unlock additional features. Jadi Prezi untuk slide saja dia memang free. Okay, saya beritahu siap-siap lah. Prezi untuk slide dia memang free. Tetapi untuk kita nak tengok, nak buat video, nak live video macam ni, macam saya live, kemudiannya sebelah ada interaktif ataupun ada gerak-gerak macam ni, jadi kita kena purchase lah. Dan juga saya rasa pricing dia tidaklah terlalu mahal. Kalau yang saya buat ni, saya ambil yang student ataupun educator. Jadi kalau kita ada basic, ya basic mahal saya rasa. Kemudiannya kita ada yang kedua, ada apa nama tu, business plan. Yang ketiga student. Jadi saya daftar sebagai student ataupun pengajar, educator. Jadi kita dapat harga yang affordable lah. Kalau lihat di situ Edu Plus. Kalau nama saya punya license tu ialah Edu Plus. Edu Plus ni ialah Education Plus, dan juga dia banyak additional tambahan di situ. Jadi saya rasa boleh yang kata subscribe lah kalau yang berminat. Dan juga harga dia dalam 100 lebih kurang lah average 100.5 1 tahun. Jadi kalau lihat saya punya saya dah guna pada 2020 November. Jadi saya punya lesen akan berakhir pada November 2020. Jadi itu yang saya punyalah. Dan juga untuk kalau contohnya PPBI nak ambil as a team, dia ada as a team, dan juga lebih menarik lah. PDF boleh convert begitu saja, lagi banyak features. Jadi saya seronok kalau boleh gunakan as a team, masing-masing boleh edit. Ada macam Google Form, kita share link saja, lepas tu masing-masing boleh edit mana bahagian yang nak. Okay. Jadi yang penting dalam video ni ialah saya akan ajar make an educational video supaya masing-masing tidak terlalu fikir design apa yang kita nak guna dan juga paparan apa yang kita nak share kepada penonton. Okay. Yang pertama ialah simple, our subject information. Kita dah ada subject information kita, sama ada student, content dan lain-lain. Yang ketiga ialah creative presentation templates. Jadi ni yang saya suka apabila contohnya buat video tu kita tak tahu nak buat macam mana, kita tak tahu nak design macam mana. Jadi dia dah bagi template siap-siap, jadi kita hanya pilih sahaja template yang berkaitan yang kita rasa nak guna template tersebut. Dan juga template yang kita nak pilih itu completely free sebab kita dah bayar mula-mula. Okay. Jadi sangat banyaklah, saya rasa dalam 100 template. Template bukan template depan saja. Bukan template depan saja, dia ada template yang lain. Kemudiannya kita boleh ubah lagi, boleh edit lagi. Cumanya kita kena pandai untuk bermain dengan konten. Kita kena pandai bermain dengan konten. Okay. Seterusnya saya akan tunjuk kepada para peserta pada pagi ini itu overview tentang Prezi desktop ni. Okay, Prezi desktop ni is similar to other presentation software like Microsoft PowerPoint. Okay, dia sama sahaja. Cumanya apabila sebut sahaja desktop apps, ni yang lain. Okay, apabila sebut sahaja desktop apps, ini yang lain. Sebab sebelum ni saya dah maklum tadi, Prezi dia lebih kepada untuk membuat slide. Prezi lebih kepada untuk membuat slide yang interaktif, yang ada gambar, yang ada ikutlah, yang ada pusing-pusing ke apa semua ke. Nanti saya akan tunjuklah contoh dalam YouTube banyak. Tapi satu tahap dia dah naik, iaitu apabila dia buat desktop apps video. Desktop apps video. Dan juga desktop app video ni dia memudahkan lagi sebenarnya. Kita nak launch macam apa yang saya buat sekarang ni, dia boleh linkkan terus. Apa yang saya buat sekarang ni ialah saya linkkan desktop apps, Prezi video desktop apps kepada Webex.
Dan juga satu perkara yang menarik juga Prezi, dia link dengan banyak-banyak application. Dia boleh link dengan macam-macam website, YouTube, kemudiannya ada Google Meet, kemudiannya dia boleh linkkan dengan Webex, dia boleh linkkan dengan Zoom dan lain-lain. Jadi itu perkara yang saya kira menarik lah. Okay. Okay, Prezi is releasing new video features to make virtual teaching more exciting. Jadi apabila kita tak tahu bagaimana cara nak buat video, kita tak tahu bagaimana kita nak guide satu persatu, jadi dalam Prezi, dalam email dia akan send kepada kita, saya rasa monthly ataupun sekali 2 bulan, dia beritahu dia ada latihan yang dia buat. Jadi kita boleh pergi di situ. Okay. Okay. Seterusnya ialah improvement. Okay. Paid users can now access 500,000 image dan icon directly inside Prezi. Okay. Jadi ni yang saya beritahu tadi, kita tak perlu kita nak Google, kita nak save, kemudiannya kita letak. Jadi apa yang kita nak, kita boleh directly ambil kat sini. Okay. Ambil dekat mana? Dekat Prezi desktop dan juga web base. Dia dua-dua boleh kita gunakan. Okay. Dan juga di dalam Prezi, more choice dan juga design slide, kita tak perlu design slide. Okay, kita dah ada design slide kita. Jadi dia membantu kita. Dia macam saya boleh ambil analogi yang kita ada duit, kita nak beli rumah, jadi kita just pilih saja design mana rumah yang kita nak, kita bayar, kita masuk rumah tu. Kita pun letak langsir, kita pun letak kabinet dapur. Jadi rumah dia dah siap dah. Kita nak design macam mana? Dah siap 100%. Jadi saya rasa senang, kita bayar sahaja. Bayar, masuk rumah, semua dah ada. Kita just cat, tambah-tambah langsir, tambah-tambah yang perkara yang lain sahaja. Jadi itulah design slide, kita tak perlu design slide dah. Design ni yang ada sekarang ni pun yang tengok sekarang ni pun yang saya ambil daripada yang dah ada lah. Tak perlu pening-pening kepala. Okay, baik. Saya akan lajukan sikit sebab kita akan tengok, kita akan terus hands on kejap lagi. Okay, Prezi Video, a brand new video creator that puts your right alongside your content as you live stream or record, explaining and interacting with it. Okay, jadi kita boleh main dengan slide ini, dengan orang kata apa, dengan slide yang ada ni, sama ada kita nak hide dia, macam saya hide sekarang ni. Kemudiannya kita boleh masukkan ataupun tak nak tengok muka saya pun boleh. Okey, ni. Okey. Jadi ni saya dah buang muka saya. Jadi tak adalah muka saya. Kalau saya tekan semula nombor 2, dia akan keluar muka saya. Kalau saya tak nak tunjuk semua perkara ni, saya akan tekan 1, dia akan hilang. Jadi just a step, klik sahaja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya tak nak tunjuk muka saya. Saya nak bentang as a slide sahaja. Okay, jadi untuk lebih interaktif, nampak muka lagi jelaslah macam mengajar tu. Saya buat video, kemudiannya saya akan mengajar. Sebab nanti apabila kita nak tunjuk buku ke, kita nak tunjuk konten ke, saya akan hide semua tu, saya akan tunjuklah. Ni untuk video yang ada kan, ni untuk surat contohnya. Kita tunjuk kepada pelajar. Okay, lepas tu dalam masa yang sama kita nak sambung slide kita, kita pun go through lah dengan slide kita. Okay. Users can choose to use web-based or application. Okay, yang pertama sekali ialah perlu register, yang ni yang common, perlu register. Kemudiannya dashboard. Okay, dia akan bagi automatically apabila peserta dah ada register, maka nama dia dah ada dalam Prezi account, maka akan ada dashboard. Jadi dashboard dia ialah dashboard yang macam dia ada video, ada slide dan juga ada perkara-perkara yang lain lagi. Itu dashboard yang asal. Tapi kalau kita nak cepat, kita nak go through, yang ni lah dinamakan sebagai application, apps. Jadi kena download apps. Kalau dashboard dia website www.prezi/dashboard. Jadi itu ialah kalau kita nak tengok dashboard kita, hasil kerja yang lama-lama kita. Kat situ jelas dia dah save siap-siap. Okey. Tapi kalau kita nak cepat, macam saya biasa gunakan laptop, nak cepat, nak video, nak rakam cepat-cepat, saya akan gunakan apps. Saya akan download
Prezi Video Apps. Jadi jangan tersalah. Dia Prezi untuk apps dia ada dua jenis. Satu ialah Prezi berkaitan dengan klasik, satu lagi Prezi Next ataupun Prezi Video. Jadi kedua-duanya ialah daripada Prezi. Cumanya yang terbaru ialah yang Next. Bukannya yang klasik. Saya cuba install klasik mula-mula tapi ada beberapa masalah. Lepas tu try uninstall, install yang Next. Itu yang versi yang dah upgrade dan juga dah ada update. Kemudiannya apabila apps kita boleh live record. Macam saya sekarang ni saya live record lah. Jadi tak perlulah kita nak tengok slide, kena buka slide, share slide ke tak payah. Dia akan connect automatic. Kita setting saja di video, kita tekan kamera, jangan pilih kamera desktop, jangan pilih kamera Microsoft, pilih kamera Prezi Virtual Camera. Prezi Virtual Camera. Dia ada dah ajar siap-siap di situ. Okay. Okey, kemudiannya kalau saya compare kan web based dengan application ni, sebenarnya saya rasa web based ni lebih bagus lah. Bagi pandangan saya lah, sebab saya banyak buat video bukannya live. Okey. Jadi apabila kita buat video dan juga bukan live, jadi saya rasa web based lebih senang daripada aplikasi Prezi tu. Yang pertama ialah apabila web based dia akan bagi template yang banyak. Kita ada pilihan template yang orang lain buat, kita boleh ambil. Orang lain dah buat template apa semua, kita just ambil sahaja. Tu template untuk web based. Adapun kalau aplikasi dia terhad sikit. Kalau saya kira dalam 20 slide ataupun kurang daripada 20 slide apabila aplikasi Prezi ni. Okay. Kemudiannya web based dia long video period. Untuk masa tu dia lebih lama. Tetapi kalau aplikasi ni dia ada setengah template yang hanya 15 minit sahaja. Jadi ni antara kekurangan lah, kita nak rakam video nak 15 minit saja. Kalau kita jenis yang video sikit-sikit, saya rasa itu sesuai. Itu sangat sesuai. Jadi video kita berkaitan dengan satu subtopik yang sikit, kita nak bagi essential point. Jadi kita pun buat video, kita pun share link tu kepada pelajar. Pelajar pun boleh tengok. Jadi saya banyak bagi arahan, kalau 15 minit ni saya bagi arahan tugasan lah kepada pelajar. Jadi pelajar tengok video, dia dah boleh faham. Okay. Kemudiannya kalau web based ni dia lebih smooth, dia lebih laju sikit. Okay, kalau application ni kadang-kadang dia slow sebab dia limited. Dia lebih fokus untuk kita live dengan kita linkkan dengan aplikasi yang lain. Live, contohnya kita nak live dengan Webex, kita pun linkkan dengan Prezi. Kita nak live di YouTube, kita pun linkkan dengan Prezi. Kita nak live Google Meet ataupun Zoom, kita pun linkkan dengan Prezi directly. Okay, boleh. Jadi bagi saya, kalau yang lebih cantik web based, tapi kalau nak cepat, aplikasi lah, application. Okay. Okey, kemudiannya antara perkara yang menarik juga, antara perkara yang menarik yang saya suka untuk Prezi Video ni ialah cloud storage save. Okey, jadi cloud storage dia ni saya tak pasti banyak mana dia bagi cloud storage, tapi setakat ni saya dah buat lebih daripada 10 video, tak ada masalah. Storage option in the cloud or on a computer. Jadi kita boleh pilih apabila kita dah buat video, sama ada kita nak save video tersebut di dalam komputer kita, kalau komputer kita storage yang besar. Jadi saya masalah komputer ada tetapi dia punya kapasiti memori tu tak apa banyak. Jadi apa yang saya buat ialah saya akan save di cloud Prezi. Jadi prezi.com dashboard kita tu dia akan save di situ. Jadi tak membazir storage kita. Dan juga yang kedua ialah may change or trim on the spot. Jadi apabila kita buat video, jadi kalau kita nak trim, kita nak edit, kita nak potong kat mana, kita nak kerak-kerak kat mana, on the spot kita boleh buat lepas daripada kita tu. Dan juga dia sangat mesra pengguna. Apa yang saya suka Prezi ni ialah ketika mana kita guna, kalau kita tersalah, kita tersilap, okay, kita boleh done recording, kita boleh buat semula 1, 2, 3. Dia macam dah prepare untuk bila kita dah tersilap, dia akan siap-siap potong ataupun dia akan delete siap-siap, kita akan rakam video yang baru, start record yang baru. Okay, boleh ya. Okey, kemudiannya share a link. Okey, saya buat video. Kemudiannya saya nak share video tersebut dengan pelajar. Jadi saya tak perlu upload di mana-mana sekalipun. Saya tak perlu nak upload di dalam YouTube, dalam Facebook, dalam mana-mana, tak perlu. Even saya tak perlu save pun di dalam saya punya komputer. Saya just share link sahaja. Dia macam cloud lah.
macam cloud storage, apa nama tu kalau saya guna sebelum ni, Dropbox. Okay, Dropbox, cloud, ataupun satu lagi yang biasa guna Google Drive lah. Google Drive, share Google Drive. Ada macam, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau siapa ada pengalaman guna Google Drive ke, guna iCloud ke, guna Dropbox ke, jadi saya rasa tak ada masalah untuk menggunakan Prezi ni. Okay, sebab video ni memang saiz besar. Okay, saya beritahu siap-siap, apabila kita buat video dengan Prezi ni memang saiz dia besar. Jadi apabila saiz dia besar, kita tak nak bazirkan dengan letak dalam kita punya desktop. Jadi kalau sekali, contohnya saya sendiri apabila saya buat slide, lebih kurang saya buat video lebih kurang dalam 20 minit hingga 30 minit. Jadi memang saya tak nak save dalam komputer saya. Okay, kalau tak membazir storage lah. Sebab kita banyak lagi video yang kita nak buat ni. Okay, basically rakam, kalau boleh rakam menggunakan, saya rasa lah, laptop. Sebab laptop dia ada built-in kamera yang cantik. Kalau desktop, kalau beli yang jenama mahal kamera, okey, boleh guna desktop. Boleh rekod guna desktop. Cumanya saya sarankan kalau nak rakam guna laptop lah, guna laptop. Kalau guna desktop komputer, dia akan kamera pertama, kamera kena jelas, kena cantik, kena yang tinggi punya. Kemudiannya yang kedua ialah mic tu. Kadang-kadang mic tu dia tak jelas. Jadi itu penting juga. Okey, seterusnya yang akhir sekali, apa yang saya suka tentang Prezi, saya akan cepatkan sikit sebab nanti kita nak terus buat. Okey, yang pertama ialah komitmen kita dan juga apa yang Prezi akan buat. Yang pertama, course content PPT, PowerPoint kita just import slide saja. Okey, slide saya banyak sebelum ni, slide saya di dalam PowerPoint. Jadi yang perlu saya buat ialah saya import sahaja slide ke dalam Prezi. Jadi saya tak perlu nak type satu per satu. Okey, boleh faham jadi konten yang lama, PPT yang lama, saya just import sahaja slide tu. Jadi tak perlulah kita nak tunggu-tunggu apa semua, kan. Jadi tak perlu. Jadi just dia akan convert terus ke dalam Prezi. Yang kedua ialah PDF punya format. PDF punya format pun dia boleh import ke dalam Prezi. Cumanya saya ada try baru ni yang bahasa Arab punya lah. Sebab saya mengajar subjek elektif untuk yang keagamaan ni. Jadi ada term-term yang Arab tu, dia tak boleh nak baca jadi berterabur sikit. Saya PDF yang ada konten PDF tu, saya import perkara tersebut, slide PDF tersebut. Jadi bahasa Arab tu berterabur. Bahasa Arab berterabur. Jadi tu antara kelemahan lah. Dia tak boleh nak baca kot saya rasa bahasa Arab lagi. Mungkin yang bahasa English, bahasa yang standard dah ada. Kemudiannya bagus untuk kita ialah yang terakhir sekali, yang nombor 3 tu ialah idea and vital point. Keyword kita boleh type pada presenter notes. Kemudiannya di Prezi tu kita write it up lah, kita tulis saja. Contohnya keyword apa hari ni saya akan tulis kat atas tu. Jadi apabila saya live, saya takkan tertinggal poin-poin yang penting. Jadi apabila saya mengajar kepada pelajar, okay, saya tengok dulu mana poin penting dalam silibus, takut tertinggal. Jadi kadang-kadang dalam slide tu tidak ada. Jadi dia ada presenter note dekat atas ni. Dekat atas ni nantilah saya akan tunjukkan. Kita akan tulis semua keyword yang penting. Contohnya kalau saya ajar berkaitan dengan ibadat, contohnya saya akan letak di presenter note tu ialah yang pertama ialah rukun solat, syarat sah solat ada berapa, sebab dia numbering kadang-kadang saya tak ingat. Ada 13, lepas tu dalam mazhab yang lain ada 14, ada 10, ada 7, yang paling tinggi ada 17. Jadi kita tak ingat. Semua tu kita letak di atas. Jadi mudah untuk apabila kita live kepada student, jadi benda ni tidak tertinggal. Jadi student pun boleh tahulah satu persatu. Okey, ni perkara yang saya sukalah dengan Prezi. Okay, yang akhir sekali ialah easy lah. It is easy to use and it is very easy to embed text, links and images. Jadi senang kita nak masuk link ke image, senang boleh edit image sekali. Okay, dan juga it is incredible how someone with almost zero knowledge of graphic design can create a presentation with a superior stylistic criteria. Okay, jadi apabila zero, saya memang zero lah untuk design ni, memang zero. Grafik apatah lagi.
Kemudiannya kalau sebelum ni buat video memang saya akan fikirlah mana template yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita tak nak template yang sama. Kelas ada macam semester lepas ada 5 kelas yang berbeza, K1 sampai K5. Jadi kalau kita bagi design yang sama setiap daripada minggu 1 sampai minggu ke-14 tu jadi mungkin boring lah kot. Jadi saya tukar. Apabila ada present ni saya tukarlah dia punya template tu. Jadi tak adalah boring sangat, tak adalah sama je warna hijau, sama je warna biru apa semua. Jadi dia ada ni lah. Okay. Additionally, numerous training videos for reference online YouTube. Jadi perkara yang bagus ialah dia training ada dalam YouTube dan juga ada secara online. Okay, baik Okey, jadi itu saja untuk slide saya pada kali ini. Slide inilah saya akan terus tunjuk kepada bagaimana kita nak gunakan desktop app, Prezi desktop apps ni. Okey, baik Setakat ni ada apa soalan boleh tanyalah dalam chat ke apa. Kalau tidak ada saya akan sambung teruslah Okey, jadi saya akan tunjuk kepada semua, saya akan ending dulu ni. Saya akan share. Okey, share. Okey, ini yang paparan desktop saya. Okey, semua boleh nampak kot saya rasa. Okey. Jadi ni paparan desktop saya. Jadi saya akan ni kalau ada tengok dekat ni, saya cuba klik dekat bawah ni. Cuba tengok Apabila klik ni dia akan hilanglah slide semua ni. Dia akan hilang slide. Lepas tu saya klik yang sebelah dia. Saya klik yang sebelah dia, dia akan keluar slide. Okey, overview. Kita boleh nak letak dekat kiri, nak letak kat kanan ke atas kita lah. Boleh. Tak ada masalah. Kita boleh edit semua tu. Kemudiannya, kalau kita tak nak, kita just padam lah. Jadi muka saya pun tidak nampak. Okey. Okey. Jadi slide semua ada kat bawah ni. Kita boleh tengok next slide kita apa kat bawah ni. Kat tepi ni kita boleh tengok next slide kita apa. Okey, kemudiannya bawah sekali dia ada connected to Webex meeting. Okey. Nah, jadi ni dia. Ni antara apps yang kita boleh guna link. Okey, ni link. Kita boleh gunakan Prezi video untuk kita link. Okey, yang pertama sekali Webex, Zoom meeting, Microsoft Teams, Google Meet, GoToMeeting, ada popular apps, ada lagi Skype apa semua, banyak sangat. Kita boleh link. Okey, jadi saya akan stop sharing di sini. Stop sharing. Okey, jadi saya akan share desktop saya. Okey. Okey, ni desktop saya. Saya akan tunjukkan macam mana nak register. Okey, ni dia Okey. Jadi dia ada basic, dia ada individual dan juga dia ada business. Jadi dia ada satu lagi sebenarnya. Dia ada satu lagi iaitu student educator. Jadi saya tak boleh ambil sebab saya dah ada akaun sini ni, nampak Abdul Hanis Embong ni. Jadi saya tak boleh nak ambil dah. Akaun tu memang saya dah ada. Saya memang dah ada akaun tu. Jadi saya tak boleh nak ambil akaun yang samalah. EduPlus tak boleh dah. Tapi basically dia akan ada satu lagi kat tengah ni. Basic, individual dan juga student dan educator. Yang last sekali ialah business. Jadi kat situlah boleh tengok harga dia. Okey, ni ialah features yang ada. Cuba tengok. Okey, yang pertama ialah Prezi video. Okey, kemudiannya Prezi design. Kita boleh designkan dengan apa yang kita nak. Okay, unlimited visual content, privacy control. Jadi macam-macam lah dia ada dia punya kelebihan di bawah ni. Jadi untuk siapa-siapa yang banyak, orang kata apa, banyak slide yang dah ada dalam PowerPoint dan juga nak go through perkara yang lebih lebih cantik lagi. Sebab kita banyak online presentation macam webinar,
Kadang-kadang kita nak sertai seminar pun sekarang ni online. Kita nak meeting, contohnya pusat bakat, pembangunan bakat nak meeting. Jadi dia boleh just gunakan just gunakan ni saja, Prezi saja. Boleh, tidak ada masalah. Jadi inilah Prezi works with the apps you already use. Zoom, Microsoft Teams, YouTube ada, Slack ada, Google Meet dan lain-lain. Jadi untuk lebih lanjut, suka untuk saya sharekan di sini. YouTube, saya akan tunjuk Prezi. Ni Prezi untuk beginner. Banyak video dia. Kalau contohnya mula-mula saya nak guna ni, memang saya akan tanyalah kawan-kawan di sebelah bilik ni macam mana cara nak gunakan. Jadi ni antara perkara yang adalah banyak. How to use Prezi video for beginner. Jadi jangan bimbang lah bila purchase tu, jangan bimbang. Jangan bimbang takut tersalah ke apa ke, tak erti guna ke apa. InsyaAllah saya rasa boleh gunalah semua untuk Prezi ni. Saya akan mainkan yang ni dulu untuk kita tengok. Introducing Prezi Next, our most powerful presentation platform yet. Designed with insight and feedback from our 85 million users, Prezi Next is the full lifecycle presentation platform that allows you to create, present, and analyze your best presentations ever. Here's a little taste of what you get with Prezi Next. When you start a new presentation, you can jump right in by customizing one of our designer-created templates to fit your brand or topic. Each template comes with topics ready for your content. You can expand on each topic by adding subtopics. And unlike a linear slide book, you can move freely through your presentation to focus on the topics that matter most to your audience. We call this conversational presenting. You can even arrange your content to stay hidden until you're ready to zoom in and reveal it. And there's no need to stick to the big screen. With Prezi Viewer, you can present anywhere, anytime, and on any iOS or Android device. Depending on your plan, you'll also have access to Prezi Analytics, which gives you real-time insight into who's viewing your presentation, who it's shared with, and which parts interest them the most, letting you fine-tune your following. What are you waiting for? Try Prezi Next for free at Prezi.com and take your presentations to the next level today. Ini yang basic yang lain banyak lagi. Jadi kalau tengok yang video yang saya dah buat untuk Prezi banyaklah ni untuk falsafah isu semasa. Dia boleh macam-macam design lah. Jadi ni untuk subjek saya, untuk subjek yang saya ajar, falsafah isu semasa. Kemudiannya ada subjek-subjek yang lain, fiqh ibadat yang lain. Jadi banyak yang dah buat menggunakan Prezi. Baik. Kembali kepada daftar tu, contohnya saya nak pilih yang premium. Contohnya choose plan premium. Jadi untuk premium 50 USD per month. Premium plan payment. Ni dia ada ni, dia ada VAT lagi semua ni. Jadi saya showkan untuk semua ambil Edu Plus, murah dalam RM12 satu bulan, RM12.5 satu bulan. Jadi kalau kita nak ambil sebulan ataupun 2 bulan pun boleh juga. Ambil sebulan ataupun ambil yang free trial. Kemudiannya kita pun utilize betul-betul. Lepas tu tak payah subscribe dah. Ataupun nak nak share pun boleh juga kan. Nak share, contohnya beli satu account, kemudiannya share konten dengan kawan-kawan yang lain. Yang ni buat video lain, yang tu buat video lain, tapi dengan satu account. Saya rasa boleh, tidak ada masalah. Yang penting kena ada dia punya password dengan username. Contohnya saya beli, lepas tu kawan saya nak guna. Cumanya saya tak pasti sama ada boleh ke tak boleh kalau kita nak guna serentak. Saya nak guna akaun saya, kawan lain nak guna untuk akaun lain. Takut dia detect ke, tak pasti lagi lah. Sebab sebelum ni tak buat lagi. Sebab harga dia pun dalam RM12 lebih untuk sebulan untuk Edu Plus. Jadi masing-masing belilah. Masing-masing beli sendiri.
Okey, ini dashboard yang saya beritahu tadi. Okey, ini dashboard yang saya bagi tahu tadi. Ini dashboard saya. Dashboard Abdul Hanis embung tepi tu. Okey, ini dashboard saya. Jadi apa yang ada ialah dia ada all projects, Prezi video, Prezi design, Prezi present, library. Okey, jadi kita boleh tambah folder apa yang kita nak buat. Kan? Contohnya falsafah. Falsafah. PMT. Okey, jadi kita boleh sharekan di situ apa falsafah apa yang kita nak, slide apa yang kita boleh content. Okey, contohnya subjek saya ajar lagi ulul albab UMT. Okey. Okey, dia akan keluarlah. Jadi kita boleh drag sahaja mana video yang kita nak letak dalam tu, presentation yang kita nak letak dalam tu. Okey, basically apa yang banyak saya buat ialah Prezi video lah. Okey, saya akan klik Prezi video. Jadi di sini ialah konten yang ada. Okey, ni ni yang saya buat lah. Okey, banyak yang okey, ni yang saya convert PDF yang saya beritahu bahasa Arab tu. Dia keluar tapi berterabur sikit. Mungkin dia tak boleh nak baca. Tapi in the end saya cuba-cuba boleh jugalah. Okey. Yang lain ialah video tentang bacaan Quran, bacaan kunut. Okey. Bacaan iftitah, arahan tugasan. Ini ada arahan tugasan ni saya buat ni. Jadi apabila pelajar kita beritahu sesuatu dia akan ikutlah. Ni untuk pelajar ni untuk belajar macam mana baca yang betul, apa masalah dalam pembacaan Al-Fatihah apa semua. Jadi sangat bermanfaatlah. Saya rasa saya utilize betul-betul untuk video ni, untuk video. Jadi kita sama ada nak edit pun boleh ataupun kita nak mainkan pun boleh, tak ada masalah. Dia akan save siap-siap dalam cloud ni. Kita dah ada ni. Saya pun tak tahu storage dia besar mana ni, tak tahu storage dia besar mana. Tapi banyaklah video-video ni kadang-kadang dalam 30 minit, dalam 20 minit ada, dalam 15 minit. Okey. Macam video ni 5 kesalahan umum Al-Fatihah ni saya rasa lama ni video ni. Kalau kita klik dekat sini. Okey. Okey, 16 minit. Okey, 15 minit. Jadi ni video yang saya buat contohnya. Okey, slide dia akan turun bawah macam tu. Kita boleh zoomkan dia kalau kita nak. Okey, banyak yang kita boleh guna. Okey, lepas daripada tengok tu kita akan tengok yang lain pula. Okey, dashboard. Okey, ni Prezi design. Ni kalau kita buat design sahaja. Dia ada untuk infografik, report, poster, social media post, convert PPT, PDF or document file. Jadi banyak sangat ni Okey. Prezi present ni kalau kita nak present. Okey, kita nak present. Kita pilih nak create from template ataupun start from scratch ataupun convert PowerPoint punya. Tak ada masalah. Macam saya beritahu macam saya nak buat pembentangan, saya tak tahu design mana yang sesuai. Okey, jadi saya pun ambil design yang ada. Contohnya saya nak buat Prezi video. Saya nak buat quick record. Contohnya kan. Okey. Quick record. Saya pun klik quick record. Okey, dia akan keluar macam ni. Jadi kat sini nanti kita akan pilih. Okey, dia tak boleh detect. Okey lah. Macam mana ni? Okey, dia tak boleh nak main sebab ni saya dah share, dah guna kamera ni kot. Okey, tak apa. Saya try untuk guna yang lain lah Sebab dia akan guna kamera kita Okey. Okey, tak apa Okey, ni saya punya account. Kalau klik di sini account setting. Account setting. Okey. Okey, ni dia. Edu Plus. Macam saya kata tadi, Edu Plus.
Okey, ada tanya tadi. Salam, nak tanya untuk latihan ni kena beli terus ke boleh guna yang basic saja dahulu? Okey, untuk basic boleh guna. Untuk basic boleh guna yang free, tetapi untuk free dia tak boleh nak guna video lah. Jadi saya rasa saya sarankan untuk buat hands on yang slide sahaja. Untuk video saya rasa dia kena beli. Okey. Ada yang tanya ni, nak guna latihan kena beli terus ke boleh guna yang basic dulu. Jadi saya cadangkan guna yang basic dahulu. Daftar saja, daftar register free, nak guna untuk slide pun free juga. Nak guna untuk slide pun free juga. Cumanya dalam video ni saya akan lebih kepada cara nak buat video. Okey. Okey, kemudiannya saya akan tunjukkan cara untuk buat video menggunakan apps. Okey, apps dia. Jadi saya akan minimize kat sini. Okey, ni desktop saya. Ni desktop. Jadi ni dia punya Prezi video di sini, di ujung ni. Kalau nampak dalam skrin tu. Okey. Prezi video. Jadi saya akan klik Prezi video di sini. Okey, Prezi video di sini. Okey. Jadi cara yang ada, dia akan, kalau ikutkan dia akan link terus ni. Dia akan link terus di sini. Okey, dia akan link terus di sini. Okay, jadi saya akan back dulu. Close. Saya akan close dulu Okey. Jadi ni paparan paparan aplikasi Prezi ni dia. Okey. Jadi ni ialah paparan aplikasi Prezi. Jadi kalau ada yang bersama dengan saya nak download ke, boleh type. Okey, boleh type terus. Type di Google. Type di Google. Okey, Google. Kita terus di Google. Prezi video apps. Okey, ni Prezi video apps ni. Jadi download lah. Okey. Okey, klik yang atas sekali. Kemudiannya download Windows ke Mac. Windows ke Mac. Jadi boleh download. Download lah. Okey. Okay, dia kata the installation of Prezi video require about 200 hingga 300 MB of free disk space. So you are creating full HD video, it's also advised to have at least 2 GB free space on your computer. Okay, dia recommend kepada kita untuk ada 2 GB free space on our computer. Jadi kena ada ni lah. Untuk berkenaan memang bukan untuk video, tapi kena subscribe juga untuk belajar-belajar. Ya, untuk video saya rasa memang kena subscribe lah untuk video. Yang free tak silap saya untuk slide sahaja. Yang free untuk slide sahaja. Okay. Jadi saya rasa boleh try yang free kot. Cuba tengok yang Edu, ambil yang free punya. Ambil yang free punya. Dia ada tak silap saya untuk trial. Ambil yang trial punya. Kemudiannya mungkin kena masukkan nombor account. Bukan nombor account. Kena masukkan kita punya card ataupun credit card dulu. Nanti kita boleh kalau kita tak nak kita boleh buang semula lah, tapi kena tengok berapa hari dia free tu. 3 hari ke 4 hari ke, macam tu lah saya rasa Sebab saya terus beli, saya tak trial sebab saya tengok ada kawan saya Fatihah, Puan Fatihah, dia guna. Lepas tu saya tengok cara dia guna pun sempat senang je, saya pun terus purchase lah dengan harga yang tak adalah mahal sangat. Untuk setahun 150, affordable lah. Okay. Okey, boleh nampak di situ, boleh nampak di situ. Okey. Apabila dah ada, okey ni dia. Okey, apabila dah buat dah, contohnya dah ada, dah buka dah desktop tu semua, dulu kita tinggal lagi kita pilih sahaja nak yang mana. Pilih sahaja nak template yang mana. Ni saya kata template ni. Template dia ada banyak. Tapi untuk desktop, untuk yang apps, dia tidak banyak pilihan. Okey, dia tidak banyak pilihan. Okay, ni dia. Okey, ni desktop Ni yang apps, sorry. Ni apps dia. Okey, apps kita boleh pilih lah. Sama ada nak create new video. Apabila kita create new video, dia akan keluar paparan macam ni juga. Sama je, exactly sama saja. Saya tak tekan ni. Saya tak tekan create new video ke import PowerPoint ke, saya tak tekan sebab takut nanti dia lari kamera ni. Okey. Jadi create new video, scratch from
awal, sketch daripada awal, import PowerPoint yang telah ada sebelum ini, kita just import sahaja, ataupun dah ada dah kita punya dalam Prezi, kita just ambil sahaja. Ni yang contohnya saya dah buat untuk PPBI. Saya akan ambil saja mana yang nak, saya pun import. Dia akan keluar lah. Ataupun saya nak ambil yang ni contohnya, nak ambil Qauli ke, saya nak ambil yang lain punya. Jadi dia sangat orang kata mudah untuk digunakan. Okey, untuk kali ini saya tak guna lagi lah. Saya cancel dulu. Okey, cancel dulu. Okey, kita minimize yang ni. Okey, kita tengok yang di hadapan semua. Okey, apabila kita dah pilih, first ialah kita kena pilih design mana yang kita nak. Okey, yang ni saya rasa kena purchase kot. Okey, kena purchase ni lah, untuk video kena purchase dulu lah ataupun ambil yang free trial. Kalau kita nak ada tepi ni, kita duduk tepi ni lah. Okey, tapi kalau kita nak hanya yang ada kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Okey, okey, ni dia. Jadi kalau yang untuk video budak-budak ada gerak-gerak sikit lah. Ni untuk video budak-budak, untuk yang ada grafik ke apa ke, kita boleh guna yang ni lah, ada gerak-gerak sikit. Tapi kalau untuk yang lebih formal, kita pilih yang atas tadi, saya rasa yang lebih straightforward. Okey, macam ni ke. Macam ni pun cantik. Okey, yang ni kan. Okey. Jadi habis daripada kita choose template. Okey, habis dah choose template. Okey, kita go to the next, add content. Kita pun add content kita. Okey, add content. Okey, content apa yang kita nak masuk? Okey, kita nak masukkan gambar. Okey, jadi gambar apa yang kita nak masukkan? Contohnya kita nak masuk gambar apa yang ada apa nama tu, sekolah. Okey, jadi kita pun masukkan ni, sekolah. Dia akan masukkan di sini. Okey, dia akan masukkan di sini directly. Okey. Tapi kita nak tukar gambar lain yang lebih cantik. Okey. Kita boleh tukar tepi-tepi ni saja, dia dah ada dalam ni dah. Tak perlu kita nak Google tak perlu kita nak buka Google ke apa je ke kalau kita nak buat slide yang cepat. Okey. Okey, ataupun kita nak masukkan gambar Quran contohnya. Holy Quran. Okey. Okey, ni dia. Okey, ni contohnya Okey. Usman Media. Okey, contohnya gambar Quran. Okey, lepas tu apa teks yang kita nak buat? Okey, contohnya kita nak buat contohnya kepribadian Quranik. Contohnya kepribadian Quranik. Okey. Ni kita boleh direct tulis lah kat sini. Okey. Okey, kalau untuk slide ni, kita rasa ada point yang penting, kita pun masukkan di atas ni. Masukkan di atas ni. Okey, presenter notes. Cuba tengok semua kat depan, presenter notes. Okey. Kita klik, kita masukkan apa? Kursus ni, kursus baru. Kita masukkan keyword je, kursus baru. Lepas tu ada 14 minggu. Lepas tu berapa? 40 markah. Fazan. Contohnya. Okey, ni antara yang kita boleh. Lepas tu kalau kita nak, kalau jenis yang tak nampak kalau pakai spek ke apa ke, kita boleh besarkan lagi. Klik dia tambah tu, dia akan besarkan lagi. Okey, ataupun kita nak kecilkan dia pun boleh, tak ada masalah kalau banyak. Okey. Okey, kemudiannya kalau kita nak masukkan yang lain-lain lagi pun boleh. Ni tengok dalam dia boleh link siap-siap dengan kita nak upload apa semua. Kena upload file ke apa ke, boleh lah Contohnya saya nak upload akhbar. Boleh ke upload akhbar ni? Try Okey. Sekejap kita ni dulu. Okey, kepribadian Quranik. Kita pergi kepada slide yang kedua pula. Okey, kalau nak tambah slide, tekan tambah je. Okey, tekan tambah slide saja. Okey, kita pun masuklah yang kedua, upload. Okey, open. Okey, masukkan open.
Okey. Dua kejayaan sebenar boleh capai. Okey, boleh. Lepas tu kita pun nak masukkan lagi. Apa lagi? Kita nak masuk berkaitan dengan pengenalan lah. Pengenalan kursus. Okey. Dia boleh link dengan Google Drive, Dropbox pun ada. Okey, OneDrive pun ada. Dropbox kita pun ada, tak ada masalah. Senang. Sign in to Dropbox. Okey, tak apalah. Okey, lepas tu ambil slide lain. Saya akan cuba contoh lagi. Contoh lain apa lagi kita nak ambil mouse. Okey. Contohnya okey, gambar masjid. Okey. Masjid di Iraq. Contohnya. Kita buat contoh je dulu Okey, lepas tu apa lagi kita nak masuk lagi? Kita nak upload lagi. Contohnya yang lain-lain. Petunjuk wahyu. Okey, open. Dia akan keluar kat sini. Okey. Nampak jadi saya ada berapa slide ni? 1, 2, 3, 4. Okey, slide yang last kita yang masukkan gambar. Just sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik. Okey, ni yang slide yang dah ada. Okey, no. Okey. Akhbar. Okey, kita masukkan slide dan juga kita masukkan notes untuk kita tidak terlupa lah. Kita masukkan. Thank you. Okey, thank you. Gambar ni kan. Gambar anjing. Okey, tak ya. Okey, thank you. Okey, done. Kita pun practice and record. Dah siap semua slide kita ni contohnya. Okey, kita pun practice and record. Tekan tepi ni. Okey. Jadi senang saja kita klik button ni. Kita klik button ni. Okey, jadi kalau kita nak try tengok dulu apa yang kita nak ada. Okey, sebelum kita record. Okey, jadi kalau kita rasa macam kita nak tak nak tunjuk lagi, kita tekan yang ni. Kalau kita rasa nak tunjuk dah, kita tekan yang tepi ni, kepribadian Quran ni, NCC 306. Ataupun kita nak yang ni sahaja. Dia akan automatically zoom dekat kita punya slide tu. Okey. Okey, ni contohnya saya nak tunjukkan slide. Saya akan buka. Okey. Ataupun saya rasa nak perlu kepada zoom, saya pun akan tekan nombor 3 ni. Pelajar pun akan tengok dua kejayaan sebenar perlu dicapai. Okey. Okey, baik. Okey. Petunjuk wahyu pandu akal mengenal Tuhan. Contohnya Lepas tu saya nak berkata-kata, ada perkara yang saya nak tunjuk, saya pun onkan kamera saya, hide content. Kemudiannya kalau nak kembali semula, saya pun tekan nombor 3. Okey, apabila dah habis, sekian, terima kasih. Dan juga ada gambar yang kita nak. Jadi basically saya rasa just klik-klik sahaja. Okey. Apabila kita dah bersedia, kita pun klik record. Record 3, 2, 1. Okey, klik record. Contohnya kita record lah daripada awal kita record apa semua. Kita boleh susun semula lah. Ni saya just tunjuk contoh je Okey, apabila kita dah record, tengok duration tu ada 12. Kalau tengok dah ada 15 minit sahaja. 15 minit sahaja. Jadi untuk yang lagi lama ialah guna web base lah, web base. Okey. Okey. Jadi apabila dah siap, saya pun done recording. Okey, kalau saya rasa macam tak puas hati, saya akan discard and record again. Okey, saya tekan. Okey, record again. 3, 2, 1. Saya pun record sekali lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk slide. Okey, tunjuk slide. Okey, tunjuk slide. Contohnya, okey, kita zoomkan slide. Okey, kita pun slide lagi. Sekian, terima kasih. Okey, and done recording. Okey, apabila kita dah siap record, okey, kita boleh trim di sini. Okey, tengok di link bawah ni ada trim.
Jadi trim ni lah yang kita boleh nak adjust. Sama ada kita nak awalkan ke macam mana, nak kurangkan duration ke, ada yang kita rasa macam okey yang ni tak penting, kita pun ambil yang 4 penting saja. Ambil slide yang keempat saja. Slide yang kelima kita tinggalkan contohnya kan. Slide yang ketiga kita tinggalkan. Okay, contohnya apabila dah siap, contohnya kita nak sikit saja. Kita nak ambil yang ni saja. Okay, kita pun mainkan. Okay, kita zoomkan slide. Okay, kita pun slide lagi. Sekian, terima kasih. Okay, done. Kita pun tekan done. Okay, apabila dah siap tu, perkara yang kita perlu buat ialah tepi ni, save video. Save video. Okay, save video ni yang penting ni. Itu kita save video. Okay, kita pun upload complete. Okay, kita letak sikit, okay, pengenalan kursus NCC 3006 kepribadian Qurani. Contohnya kan. Save. Okay. Jadi kita nak public ke kita nak unlisted? Okay, kalau unlisted ni kita only visible to you, kita je dengan orang yang boleh share link sahaja yang kita boleh guna. Yang kita boleh share, yang boleh tengok. Okay, jadi kita boleh pilih lah nak yang mana. Okay, basically saya ambil public. Biasa saya akan ambil public saja. Saya tak ada nak hide ke apa semua, tak ada, sebab ni memang content education, tak ada berkaitan dengan peribadi ke apa. Jadi saya pun guna public and reusable sebab nanti kita akan gunakan slide ni lagi, edit-edit sikit saja. Jadi saya pun biasanya copy link. Okay, copy link dan juga saya pun hantar kepada biasanya dalam grup Telegram kan, ataupun dalam Webex ni saya try hantar dalam Webex ni. Tengok contohnya lah kan. Okay, saya share di situ. Jadi mungkin lepas ni yang lain pun boleh tengok video saya. Jadi saya tak perlu nak letak storage, adanya storage di dalam saya punya ni lah. Tak perlulah ada storage dalam saya, tak perlulah makan storage dalam komputer saya. Okay. Jadi kalau kita nak masukkan dalam YouTube, perkara yang saya buat ialah saya download dulu. Okay, saya tekan download. Kalau saya nak masukkan dalam YouTube, kalau saya rasa nak senang lagi masukkan dalam YouTube, saya tekan download. Dah ada download, saya pun upload di dalam YouTube secara manual. Saya tak jumpa lagi cara untuk download secara cara untuk link secara auto. Dia kena download dulu, lepas tu barulah link kepada YouTube, barulah kita upload kepada YouTube. Okey, boleh. Okey, ni video. Ini ialah video kita buat tadi Okey, boleh semua? Okey. Jadi untuk template yang banyak, saya rasa kita boleh tengok yang lain-lain. Ini library saya, apa yang dah ada di sini. Okey, kalau kita rasa nak template yang banyak lagi, okey, saya rasa boleh pergi sini. Okey, ni video kita. Prezi video. Okey. Okey, yang bawah ni. Okey, kita boleh tengok macam mana contoh dia reusable video. Ini kita boleh guna semula video dia, content dia kalau kita nak. Okey, kita nak yang mana, kita boleh gunakan yang ni ataupun yang ni, kita boleh gunakan semula. Okey, contohnya saya tengok yang mana cantik Contohnya saya tengok ada slide yang cantik ke apa ke, ni saya boleh gunakan. Okey, contohnya yang mana, yang ni. Ni yang cantik Okey, yang ni. Yang ni cantik contohnya. Saya pun klik pada reusable ni. Okey. Reuse content. Saya pun klik. Okey. Jadi dia dah susun dah kepada kita siap-siap. Okey. Dia dah susun kepada kita siap-siap. Okey, konten apa yang ada dalam video tu pun ada di sini. Okey. Okey ni.
Location of Spain. They were motivated by three main things. Okay, ni dia. Jadi orang apa yang video dah ada tu kita boleh ambil saja. Kalau kena topik yang sama lah. Okay. Banyak video. Okay. Ada 13, ada 15 slide. Okay. Okay, banyak lagi. Okay. Okay, jadi sama je lah. Apabila dah add content, practice and record. Okay, tengok yang bawah ni. Choose template. Okay, add content. Practice dan juga save and share. Jadi sangat simple, sangat senang. Sangat senang. Kalau kita tak nak, kita pun ambil yang lain-lain lah. Okay, okay, ni dashboard sekali lagi. Kita pangkah dulu. Okay. Explore more video. Okay, ni lagi banyak lah yang kita boleh ambil, kita boleh tengok contoh. Okay. Okay. Okay, untuk video ni untuk video. Untuk Prezi Design dia lain pula. Untuk Prezi Design dia lain pula. Dia ada design-design yang ada untuk kita buat slide. Biasanya yang saya guna ialah Prezi Present lah. Okay, sebab Prezi Present ni dia kita boleh integrate slide yang dah ada dengan video. Okay. Contohnya, okay, mana yang saya rasa cantik. Okey, banyak cantik ni saya rasa. Okey, contohnya saya ambil template yang dah ada sahaja. Tak perlu fikir-fikir untuk buat template yang baru. Okey. Contohnya mana nak ambil. Okey, ni kita boleh duplicate. Make a copy word be day. Nak ambil mana ni? Ni contohnya. Okey, kita ambil yang ni. Science project. Contohnya yang ni science project. Make a copy. Okey, dia akan buat copy kepada kita template yang kita nak. Okey. Okey, yang ni yang lebih yang macam saya buat tadi tu lah. Okey, cuba tengok. Okey, yang ni yang lebih orang kata lebih cantik lagi. Okay, ni yang orang kata kita nak present. Yang tadi video yang kita nak buat daripada awal. Yang ni kita nak gunakan yang dah ada. Okey. Apabila kita nak gunakan yang dah ada ni, jadi semua grafik-grafik dah ada dalam ni. Kalau kita rasa macam nak gunakan daripada awal, kita nak mula daripada awal, mungkin payah sikit lah kita kena design macam mana kita nak zoom in, zoom out. Jadi kita boleh pilihkan saja. Hypothesis contohnya. Science project. Okay. Procedure, material. Okay. Ambil saja ni dan juga boleh present lah untuk apa-apa student ke apa ke, FYP ke. Ada conference ke, conclusion. Okay. Jadi ni yang dah ada. Jadi kalau kita nak guna yang dah ada ni, jadi saya rasa senang lah. Okay. Apabila kita nak guna ni, contohnya saya nak guna yang ni. Saya pun present, klik present. Tepi tu. Okay. Sama ada kita nak start presentation, ataupun kita nak ada presenter view, ataupun nak preview, ataupun Prezi video pun boleh juga. Jadi contohnya nak Prezi video, saya pun klik pada Prezi video. Okay. Ni perkara yang bagus apabila kita pilih sama ada kita nak ada dalam gambar ke atau tak ada. Kalau kita nak ada dalam gambar, dia akan susun semula konten tu di tepi. Okay, dia akan susun kat mana yang sesuai. Kalau kita nak slide saja pun boleh slide saja dengan ada suara. Okay, dalam yang pertama dia kata I want to appear with my content for maximum audience engagement. Okay. Yang kedua ialah I don't want to show up with my content at my voice only this time. Jadi nak suara sahaja. Jadi nak pilih yang mana? Jadi saya pilih yang ni lah. Kita nak keluar sekali dengan konten supaya lebih interaktif, engage dengan para pendengar. Jadi continue.
Okey, apabila dia dah kita pilih untuk kita nak ada di dalam video bersama dengan konten yang menarik ni, ada zoom in, zoom out. Okey, ni yang lebih mendalam lah. Kalau yang tadi tu basic yang tadi basic. Jadi kita pun kata ke dia untuk adjust content. Sebab apabila kita nak on kamera, kita pun ada di dalam kamera itu. Okay. Kita pun nak ada dalam video tu, maka kita kena adjust content. Klik adjust content. Okay, make a copy for your video. Adjust content will change the placement of object in your presentation. We like to keep the original version and use a copy of the presentation to create your video. Okay, jadi nak buat copy ke tak nak, dia tanya. Jadi no, only adjust. Adjust je lah. Okay. Okay, jadi dia pun adjust supaya adalah video, adalah gambar kita nanti tu. Okay. Okay, allow camera. Okay. Okay, ni dia. Okay, ni saya tengok contoh, nampak tak ni? Okay. Jadi dia adjust siap-siap dah. Dia dah adjust siap kat tepi tu lah. Ada dekat tepi, jadi kita boleh tunjuk macam ni ke, kita boleh tunjuk ni tajuk kita pada hari ini. Jadi ni ialah yang pertama ialah question, kedua ialah procedure, kemudiannya material dan juga yang akhir sekali ialah discussion contohnya. Lepas tu sama ada kita nak record ataupun kita tak nak record, boleh, tak ada masalah. Okay, ni kita. Jadi kita kena adjust lah nak duduk kat tengah ke. Jadi janganlah sampai terlindung. Tapi kalau kita nak adjust directly pun boleh. Okay. Okay, ni Okay. Okay. Okay, boleh Jadi bila kita dah tengok, kita dah berpuas hati. Okay. Dah berpuas hati. Okay. Dan juga kalau kita rasa macam nak adjust lagi, okay, kita boleh kecilkan lagi. Contohnya besar ni kan. Kita pun nak kecilkan lagi ke apa ke. Kita pun edit lah, boleh edit boleh edit. Edit ni kita nak delete ke apa ke. Okay. Okay, kita nak delete ke semua. Okay. Kita boleh adjust dalam ni. Dan juga kalau nak adjust lebih lanjut ialah di tepi ni. Okay, saya nak zoom in, zoom out. Contohnya saya tak nak zoom in di sini. Saya pun buang. Okay. Okay, go back. Contohnya saya tak nak zoom in di sini, saya pun klik. Bila klik dia akan tak adalah zoom in tu. Okay. Jadi kita boleh adjust directly sini. Jadi boleh pilih lah nak edit macam mana. Okay. Send project. Contohnya saya nak tulis sini. NCC 3006. 6. Okay. Lepas tu saya nak edit sini. Apa lagi? Contohnya saya nak masukkan objektif. Okay. Contohnya saya nak masukkan tema. Contohnya theme. Okay. Saya nak masukkan yang ni, nak edit yang lain. Jadi nampak tak kalau perasan dia ada macam garis-garis ni. Garis-garis ni ialah kita nak mulakan dengan yang mana dulu? Yang ni dulu ke? Atau yang ni dulu ke? Okay, mana yang kita nak menggunakan dulu? Jadi kalau kita tak nak, kita boleh tariklah benda ni. Kita boleh adjust benda ni. Bagi yang mana dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nah, jadi ni antara yang senang lah kita nak adjust. Okay. Okay, kita pun tengok kepada yang next punya. Okay. Okay. Kalau kita rasa bawah ni mengganggu, jadi kita pun kecilkan sikit. Tu dia. Okay, kecilkan lagi. Kita nak lagi cantik. Yang ni pun besar, mengganggu kita punya muka. Jadi kita pun kecilkan lagi. Jadi kita pun, kita nak duduk tengah-tengah kan. Situ dia. Okay, boleh. Jadi kalau kita tengok semula, okay. Kita pun tengok, zoom in. Okay. Okay, jadi tak mengganggu lah. Kita punya muka, kita nak tunjuk apa-apa. Okay, ni pun dah cantik. Okay, jadi tak mengganggu dah. Okay, cantik. Okay, ni besar. Contohnya kita nak kecilkan dia.
Sekali lagi. Alright. Okay. Kalau nombor ni kita boleh kecil ke atas ni. Nombor pula apa nama ni perkataan ni. Okay. Okay, contohnya. Okay, boleh. Okay. Jadi kita boleh pilih dengan design yang kita nak. Tepi ni ialah dia punya design grafik dia. Okay. Path setting, kita boleh tengok setting mana yang kita nak letak atas. Contohnya, yang ni nak letak kat atas, boleh. Ni letak kat bawah. Ni nak letak dekat atas lagi. Jadi sangat menarik lah. Okay, yang ni letak kat atas, letak kat bawah. Jadi kita boleh design macam yang kita nak tepi ni. Okay. Okay, kalau kita nak masukkan konten yang lain, insert. Okay, atas tu. Kita nak masukkan apa? My library. Ada story blocks. Ada text. Ada image. Ada apa nama tu? Ada icon. Ada animation. Ada PowerPoint. Kita nak masukkan PowerPoint kita pun boleh. Kita nak masukkan shape. Line, PDF, audio, video, watermark, boleh. Nak masukkan apa? Contohnya audio, kita nak masukkan audio, nak masukkan video. Jadi PowerPoint YouTube, kita letaklah apa kat sini kita nak kan. Prezi. Oh, kita kena share apa, ambil link kot kat sini. Okay, tak apalah jadi boleh lah kalau nak masuk nanti. Dia kena masukkan nama tu prezi.com apa semua, youtube.com ke apa ke, kita copy pastekan di sini. Contohnya ambil yang ni. Di dua tokoh falsafah barat. YouTube copy. Masuk sini. Okey, dah ada dah. Video YouTube tu. Okay. Tapi kita tak naklah tengah-tengah ni. Kita bawah sikit. Ataupun hujung ni lah. Hujung ni. Tapi kita buat kecil saja. Kan? Okey, baik. Ini contoh Contoh kalau kita nak masukkan video. Okey, jadi kita boleh tengok. Okey, material semua. Kita boleh overview, question. Okey. Okey. Conclusion. Kita boleh tengok semula macam mana kita nak buat. Okey, experiment and result. Okey. Okey, ni pun kita pun mainkan yang YouTube punya. Jadi kita boleh linkkan dengan YouTube di sini, ataupun kalau dalam masa yang sama kita ada video kita sendiri pun boleh. Audio, masukkan audio pun boleh. Okay, jadi dia akan main lah di sini, tapi saya tak buat main kat sini sebab dia ada masukkan, kena ada button di sini. Okay. Jadi kita nak pilih size besar mana. Jadi video on video memang kita boleh masukkan dalam ni, tidak ada masalah. Okey, apa lagi yang kita nak masukkan? Banyak perkara watermark pun ada. Watermark, kita nak masukkan watermark apa? Kita dah ada branding kita UMT ke apa ke, masukkanlah watermark PowerPoint dan lain-lain lah di sini. Okey, jadi apabila dah ada insert ni, macam-macam dah ada, kita dah masuk. Lepas tu kita nak pilih style pula pun ada. Nak pilih color macam mana, background apa, shape, topik shape apa semua. Banyak Okey, nak pilih yang mana? Okey, banyak sangat ni kita pun tukar. Oh, kita tukar yang lain lah. Sebab kita nak yang ni. Okey, ni cantik sikit kot. Dia bulat-bulat. Dia ni. Okay. Ataupun nak yang ni macam art sikit. Okey. Okey, kita boleh besarkan, kecilkan semua ikut yang macam mana kita nak lah. Style lepas tu kita boleh nak share, present ke, view link, collaborate, live Prezi video. Jadi banyak benda. Jadi kita hanya klik-klik saja, tak perlu kita nak
Saya guna mouse je lah, guna mouse je. Nah, style, insert, share. Lepas tu yang bawah ni ialah untuk kita zoom tu video apa semua, ada semua tu lah Ada semua perkara tu. Okey, apabila kita rasa dah berpuas hati, apabila dah berpuas hati dengan hasil kerja kita, okey, contohnya dah berpuas hati, kita pun kliklah present. Okey, kita nak present apa dia? Kita nak present live live prezi. Okay, get started. Okay, live prezi. Ini contohnya. Okay. Okay, tak boleh ada URL ni. Okay, tak payahlah. Kita tengok present yang lain. Present video lah. Tak payah live prezi. Okay. Okay, kita pun continue. Okay, ni dia. Jadi kita pun boleh teruslah untuk record video ataupun go live. Okay, masa go live ni pun kita boleh edit. Kita tak nak yang ni, kita pun delete. Kita tak nak yang ni pun kita pun delete sahaja. Tak nak ini delete. Kita nak yang basic je. Okay, kita pun record video. Okay. Klik record video. Okay. Tak boleh nak record ni. Okay, boleh. Okay. Okay, boleh. Jadi dah ada lah di hadapan semua video yang ada ni. Okay. Jadi kita pun klik lah record apa semua. Okay. Okay. Okay, kita pun klik record macam biasa. Okay. Okay, kita tengok dulu sepintas lalu contohnya. Okay, bila kita dah betul-betul bersedia, kita pun klik button merah ni. Dia akan record. Okay, dia akan record 1, 2, 3. 3, 2, 1. Pun kita pun berkata-kata lah. Okay, apabila dah habis. Contohnya, kita pun next slide. Next slide. Tak nak appear muka kita, kita tutup. Kita buka, kita boleh macam-macam. Okay, biasanya basically yang ni ya. Okay, klik, klik, klik. Okay, apabila dah habis semua tu, kita pun done recording. Okay, save video. Nak save ke tak nak save video? Okay, jadi kita pun copy of science project semua kita pun letaklah beberapa perkara di bawah ni. Okay, jadi sama ada kita nak publickan dia ataupun unlistedkan dia, boleh atas kita nak buat lah. Jadi cara saya buat mudah, saya copy link dan juga share di dalam mana-mana group. Dalam WhatsApp ke apa semua, saya pun share yang group saja. Biasanya arahan tugasan saya akan buat, arahan tugasan NCC 306. Jadi pelajar pun tahu apa yang dia perlu buat. Jadi kalau dia nak tanya pun dia boleh tanyalah kepada saya. Okey, jadi ni antara video yang saya buat lah. Okay, untuk falsafah dan isu semasa, yang ni antara yang saya buat. Dan juga dia boleh berdurasi lama. Berdurasi lama 24 minit, okey. 17 minit. Kalau ikut yang tadi 15 minit sahaja. Jadi kita boleh adjust template yang berlainan. Ada setengah template 15 minit. Kalau kita tengok template yang lebih yang macam ni, template yang kita buat sendiri boleh rekod lebih daripada 15 minit. Jadi boleh bermain-main lah macam mana template yang kita nak. Jadi sebenarnya banyak yang saya masukkan di sini ialah saya import sahaja. Okey. Banyak yang ada di sini ialah saya import sahaja. Jadi kalau tengok tu saya import lah ni. Saya import yang PowerPoint lama saya import dalam ni sahaja. Tak perlu saya nak ambil yang baru. Macam ni ada wording dia. Okey, kuliah 7 ideologi saya ambil yang lama, apa ideologi tu saya pun letak di situ. Jadi boleh engage dengan pelajar. Okey. Jadi untuk education saya rasa sangat sesuai lah Prezi ni. Okey, dia ada dashboard. Boleh copy apa semua dan juga yang paling penting dia ada apps yang senang untuk digunakan. Kalau kita nak import PowerPoint, ambil saja import PowerPoint, dia akan beritahu PowerPoint mana yang kita nak ambil. Okey. PowerPoint mana yang kita nak ambil contohnya. Saya padam dulu yang ni. Okey. Okey, contohnya ni saya nak ambil PowerPoint yang mana? Saya akan ambil PowerPoint minggu yang ke-14 contohnya. Okey, open. Jadi dia akan import presentation.
Okey. Import presentation. Yang ni apps, ni aplikasi dia. Tadi web base. Tadi website dia web base, okey. Ini ialah aplikasi. Jadi dia tengah import presentation lah sekarang ni. Dia akan import presentation. Okay. Dia tengok juga kelajuan internet kita dan juga dia tengok konten yang kita nak import tu. Kalau konten tu banyak, jadi memang lama sikit lah untuk kita ambil masa dia import tu. Lebih kurang dalam 2-3 minit macam tu lah. Kalau 2-3 slide saja, saya rasa sekejap sajalah. Kalau 20 slide, 30 slide, tu memang lama sikit lah. Dia bergantung kepada yang kita nak share tu, Jadi mungkin slide yang saya nak ambil tu daripada PPT tu berat, jadi converting presentation pun lama. Jadi sekarang ni dah 12 daripada 16. 12 daripada 16 slide. Jadi banyak slide tu. Okey, dah keluar. Jadi saya nak pilih yang mana? Okey, contohnya saya ambil yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil yang import selected sahaja. Okey, jadi dia pun ambil yang ada sahaja. Okey. Jadi kalau yang ni, okey, input dia belajari. Okey, kalau yang ni kita tak nak, ini kita padam lah. Kalau kita nak yang awal, kita pun letak semula. Boleh susun macam tu je lah. Okey. 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 Input belajari tokoh-tokoh ulul albab, contohnya Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, penasihat syariah di Malaysia, contohnya. Sekolah rendah, sekolah menengah, ijazah PhD. Jadi ni dia punya, ni konten yang ada lah, yang saya punya lah. Ada 16 tadi, cumanya saya import beberapa sahaja yang saya nak. Jadi dia memang akan ambil yang sama dengan apa yang kita nak tu. Ambil sama yang kita nak. Cumanya ada kekurangan dia kalau yang terlalu ada grafik. Yang ni tak ada grafik, ini PowerPoint yang basic. PowerPoint yang basic tidak ada grafik, maka tidak ada masalah. Okey. Tapi kalau ada grafik banyak dengan suaranya apa semua, dia akan tersangkut-sangkut dan juga dia tak compatible. Jadi kena tengok juga slide. Jadi bukan semua slide jugalah. Saya beritahu di sini bukan semua slide yang kita boleh import. Tetapi jangan yang terlalu berat. Kalau kita nak masuk juga yang berat tu, kita kena delete dahulu mana grafik-grafik dia yang suara ke laju apa semua tu kan. Okey. Kalau kita nak masuk yang terlalu berat, kena delete dahulu mana grafik-grafik yang ada dalam PowerPoint. Tapi kalau kita rasa macam just fine, tak perlulah. Kalau kita rasa memang ringan, tak perlu kita nak edit, maka kita just import saja macam saya buat tadi tu. Okey, habis dah template, kita pun pergi kepada content. Okey, content ataupun tadi template, contohnya saya nak ambil template yang ni. Okey okey, nampak ataupun template mana yang cantik sikit. Okey, ni ke? Ni macam dalam hutan sikit. Ini bergerak-gerak. Okey, yang ni yang awal lah. Tapi yang cantik mungkin yang ni. Okey, ni cantik sikit. Okey. Okey, tengok konten apa yang kita nak masukkan lagi. Nak masukkan apa semua lagi. Okey, kita boleh nak video conference ke apa ke. Okey, ataupun kita tak nak video conference ke apa. Boleh, tak ada masalah. Dan okey. Lepas tu kita pun terus kepada tekan tepi itulah. Okey, boleh. Okey. Kalau kita rasa macam nak jelaskan, kita pun tekanlah. Okey. Siapa Datuk Dr. Daud Bakar? Contoh ni slide saya lah. Okey, beliau merupakan seorang penasihat syariah. Kemudiannya ni background dia. Okey. Okey, boleh. Jadi memang senanglah untuk menggunakan ni. Jadi kita hanya baca kat sini sahaja. Tak perlu kita nak baca dekat mana-mana kan. Okey. Jadi kita pun kalau kita tak nak guna, kita pun pangkas sajalah. Close anyway. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja kot untuk latihan pada hari ini. Kita boleh share, kita boleh link apa semua tu. Sebab masing-masing pun tak boleh nak menggunakan tak boleh nak menggunakan Prezi video ni. Sebab tak ada lagi kan. Okey.
Okey, jadi kalau ikutkan, kalau benda ni kalau free, saya rasa mungkin boleh try terus gunalah. Kalau free mungkin boleh terus guna, tetapi sebab ni kena subscribe, jadi tak boleh nak guna direct. Jadi sepatutnya kalau boleh ada masing-masing, jadi boleh buat. Kalau ada masalah, saya boleh bantulah. Sebab saya kalau saya tak tahu pun, saya tanya rakan di sebelah-sebelah bilik ni yang lebih tahu macam mana kita nak masukkan konten, macam mana nak masukkan muzik, apa masalah tu masalah ni. Tapi tak banyak yang hadapi masalah sebab dalam video YouTube dia banyak bagi latihan. Even dalam email sekalipun dia ada bagi latihan. Prezi dia akan remindkan kita, okay, next week akan ada latihan berkaitan dengan new update. Jadi kita pun attend latihan dia. Boleh, tak ada masalah. Suka saya beritahu di sini kalau kalau bekerja sebagai satu tim itu lagi bagus sebenarnya sebab kita boleh edit satu sama lain. Contohnya kita ada satu grant, lepas tu kita nak bentang di peringkat laporan, contohnya di peringkat kementerian ke apa, kita pun masing-masing buat part masing-masing. Kemudiannya design dah ada, template dah ada, buat je, kita pun add on saja. Kita pun add je, masuk satu-satu, lepas tu dah boleh bentang dengan cara yang baik. Dan juga sebelum bentang tu untuk kita bimbang, sekiranya tak ada internet, kita boleh guntingkan secara offline. Okay, jangan bimbanglah kalau kita tengok ni semua kena online. Okay, kalau kita pergi ke sana, jangan bimbang, kita boleh buat present macam slide saja, buat secara offline. Jadi kita pun download kita punya slide yang kita dah buat tu, video konten video yang kita dah buat tu, kita pun convert to PDF ataupun convert kepada yang lain-lain. Jadi boleh, jangan takutlah. Sebab macam setengah orang rasanya macam ada internet tapi pergi ke satu tempat tu tiba-tiba tak ada internet. Jadi dia tak boleh nak kawal dah semua tu. Jadi saya showkan apabila dah buat siap-siap, save dalam komputer, kemudiannya letak dalam pendrive siap-siap. In case tempat yang kita nak pergi present tu tidak ada connection internet, kita boleh masuk sahaja USB dan juga mainkan slide-slide itulah. Tapi tak ada video lah. Kalau tak ada video. Kecuali kalau kita nak video, kita boleh masukkan rakaman video kita. Okey, saya rasa itu sahaja kot pada hari ini. Okey, ada soalan ke? Saya rasa tak ada soalan kot ni. Okey, boleh ke import PDF slide? Ni ditanya privately ni, boleh ke import PDF slide? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Okey, boleh import PDF slide, tidak ada masalah. Cumanya saya beritahu tadi dia ada limitasi dia. Iaitu limitasi dia ialah kalau yang bahasa Arab dia tak boleh nak baca. Kalau ada transliterasi, ada titik atas, titik bawah apa semua, dia akan jadi berterabur. Tapi saya showkan kalau nak masuk juga yang ada transliterasi tu, screenshot dahulu, save siap-siap di dalam PowerPoint yang ada, lepas tu convert sahaja, import sahaja. Boleh. Tapi kalau guna English, kalau guna yang biasa-biasa, should be fine lah. Macam saya buat tadi, memang dia tak lari kan. Datuk Dr. Daud Bakar, dia punya pendidikan dia, dia punya kerjaya dia, tak lari dia punya konten. Jadi cantik lah, jadi tak menyusahkan kita. Jadi kalau kita reti guna PowerPoint saja, buat dalam PowerPoint, import di dalam Prezi. Sebab kalau kita nak buat Prezi satu persatu mungkin makan masa. Kan, nak buat Prezi, nak macam saya beritahu tadi, dia ada kotak-kotak apa semua, kita nak masukkan apa semua, jadi payah. Jadi apa yang saya showkan ialah kita buat dalam PowerPoint, kemudiannya kita buka Prezi desktop ataupun Prezi web-based website, tengok dashboard kita pun tarik saja, kita pun import saja yang dalam komputer, pergi kepada kita punya presentation. Itu antara cara yang mudah lah. Okey, ada soalan lagi tak ada kot saya rasa. Saya cuba boleh. Saya cuba guna video dengan free subscription boleh ni. Okey, ada ni boleh guna ni ah. Okeylah kot. Kalau yang boleh guna ni dia kata guna video dengan free subscription boleh ni kalau tak silap. Kalau boleh guna senanglah. Kalau tak boleh guna tu saya rasa kena belilah, kena beli dulu. Okey. Kalau kita nak live ke Webex, kena buat konten siap-siap ya Ustaz. Ya betul lah. Dr. Najiah tanya kalau nak live Webex, kena buat konten siap-siap betul. Dan kalau nak live Webex, kalau tak ada konten, kita nak bawa buat konten macam tu boleh je. Tapi kita tulis lah. Tulis satu persatu. Kan? Boleh macam saya buat tadi lah. Tapi kalau nak live sambil tulis, macam saya buat tadi, tak boleh. Okay. Sambil live, sambil tulis, tak boleh. Tu saya beritahu siap-siap lah. Sambil live, sambil tulis tak boleh. Macam saya, contoh saya buka satu. Okey, contohnya saya ambil, apa nama tu. Okey ni.
Okey. Bila saya live, kemudiannya saya nak edit tak boleh. Ni saya live ni. Ada ke tak ada ni? Video conference. Okey. Okey ni Okey ni saya live. Kemudiannya saya nak edit tak boleh. Okey, saya live, saya nak edit tidak dibenarkan. Tak boleh saya nak edit. Kan saya nak edit nak klik-klik ni tak boleh. Memang kita kena buat siap-siap. Macam ni kalau saya tekan apa-apa pun dia tak keluar apa-apa lah ni. Nak edit pun tak boleh. Nak edit on the spot tak boleh. Tak keluar apa-apa. Yang boleh kita adjust ialah ni je. Sama ada nak tengok muka ataupun tak nak tengok muka, ataupun kita nak kawal slide kita mana lepas tu nak pergi, mana lepas tu nak pergi, semua tu. Okey, boleh Okay, dan pangkahlah Okey, jadi sesi itu saja kot pada hari ini, hasil perkongsian lah, sedikit perkongsian pada hari ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, ataupun nantilah next kalau dah buat ke ada apa-apa masalah, boleh tanya je kepada saya akan jawablah setahu yang sekadar yang mampu. Kalau saya tak tahu, saya tanyalah kepada kawan-kawan rakan-rakan yang lain yang lebih tahu. Okey, dan juga bagi saya, bagi yang tidak ada basic design, elok gunakan Prezi video lah kalau nak buat video. Sebab lebih-lebih lagi kalau video tu kita nak upload di dalam Facebook ataupun kita nak upload di dalam YouTube. Jadi kena yang cantik sikit lah. Berbanding dengan kita just slide sahaja, yang ni adalah bulat-bulat ke apa semua. Jadi kena study sikit, tapi basically dia hanya guna mouse je lah. Dia guna mouse saja, kita klik-klik. Dan juga tak perlu kita nak design kan, sebab design dia dah ada dah satu. Dengan harga yang ditawarkan, saya rasa berbaloi. Okay, sebab kita masuk dalam dia dengan template yang banyak yang dah ada. Kita edit saja konten yang kita nak. Kita kena bermain dengannya. Dan juga akhir sekali saya rasa kalau kita berpuas hati, kita boleh subscribe lagi. Ambil yang Edu Plus punya, lebih kurang dalam RM12.5 untuk 1 bulan. Setahun dalam 140 lebih, 150. Jadi itulah yang paling mudah. Tapi kalau tak nak, kita boleh unsubscribe lah. Kita boleh, tak payah dah kita bayar kalau kita tak gunakannya. Jadi saya akan gunakan, jadi saya akan ni lagi lah. Kalau lebih bagus, kalau UMT boleh bayar pun okey juga kan. Kalau boleh ada untuk yang institusi punya package, okey, tengok dalam institusi punya package, PBBI tengok dalam Prezi punya mungkin ada harga yang lebih murah ke apabila ambil banyak. Tengok siapa yang nak guna saja pun bayar sikit-sikit je pun saya rasa bagus juga sebab kita tak payah nak fikir dah design apa yang cantik, tak payah kita nak tengok apa yang grafik apa yang kita nak letak, tak payah dah, just go through sahaja melalui template yang ada. Saya rasa itu sahaja pada pagi yang mulia ini. Okey, terima kasih atas kesudian pihak PPBI menjemput saya ke dalam ke dalam latihan ini untuk menyampaikan perkongsian Prezi desktop application yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku quli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.